Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Zalinda. Hari ini kita akan belajar bab baru iaitu bab 8, cahaya dan optik. Apa yang anda dapat lihat menerusi dekat laut ni, awak akan nampak cahaya dan awak tengok ni ini pokok pokok kelapa ni ada bayar-bayar. Kenapa bayar-bayar terbentuk? Okey, awak tengok ni air laut, yang ini angkasa lepas. Kenapa kedua-duanya kelihatan biru apabila matahari bersinar? Pernah tak awak fikir? Kenapa ada bayang-bayang? Kenapa ada pelangi? Pernah tak awak fikir? Okey, yang ini semua kita akan belajar dalam bab 8 iaitu cahaya dan optik. 8.1 kita akan belajar ialah penggunaan cermin. Jenis cermin yang kita gunakan setiap hari ialah cermin SATA. Yang awak tengok hari-hari dekat rumah tu, ini kita namakan cermin SATA. Okey, yang kedua kita akan belajar tentang imej. Imej ada dua jenis, iaitu imej sahih dan imej maya. Okey, imej sahih maksudnya imej yang terbentuk pada skrin, dan imej maya tidak dapat terbentuk pada skrin. Imej sahih ni contohnya adalah seperti bayang-bayang. Itu ialah yang sahih. Imej maya ni adalah contohnya yang kita tengok dalam cermin, yang kita nampak muka kita tu. Ini kita namakan sebagai imej maya. Penggunaan cermin. Yang pertama, imej maya ni imej yang tidak terbentuk pada skrin. Contohnya kalau awak tengok muka awak pada skrin, awak akan nampak kat sini muka kan. Ini imej maya. Kalau imej sahih ni yang terbentuk pada skrin, contohnya ini lilin, kita letakkan lubang. Kemudian cahaya ni dia akan membentuk pada skrin ni, pada skrin putih ni dia akan membentuk bayang-bayang lilin. Ini kita namakan imej sahih. Okay, ini imej sahih. Imej maya, cirinya adalah tegak, sama saiz, sama jarak, maya, songsang sisi. Itu maksud imej maya. Dia tegak. Kalau awak tengok muka awak depan cermin, tegak, sama saiz, sama jarak. Contohnya yang ini daripada cermin 3 cm, jarak yang sama juga kita akan dapat 3 cm jarak dalam cermin. Maya maknanya dia tak terbentuk pada skrin, dan songsang sisi kita akan nampak sengit sedikitlah imej kita dalam cermin. Okey, yang ini awak boleh carilah kesalahannya. Okey, yang seterusnya kita belajar adalah jenis-jenis cermin. Ada 3 jenis cermin, iaitu yang pertama kita panggil cermin cembung, yang kedua cermin SATA, dan yang ketiga cermin cekung. Apa ciri-ciri imej? Yang pertama ialah cermin SATA. Ini rupa bentuk dia. Cermin SATA tu ialah cermin yang kita tengok hari-hari tu, cermin SATA. Imej yang dihasilkan adalah imej maya. Maya ni maknanya semua maya lah. Dia tidak terbentuk pada skrin. Imej tegak dan songsang sisi. Jarak imej adalah sama dengan jarak objek. Saiz imej sama dengan saiz objek. Kalau cermin cekung pula, imej maya, imej sentiasa songsang. Saiz imej lebih besar daripada saiz objek. Cermin cekung ni contohnya yang kita gunakan pada doktor gigi. Doktor gigi gunakan untuk melihat gigi pesakit. Dia guna imej cermin cekung sebabnya saiz yang dihasilkan adalah lebih besar. Cermin cembung pula, imej maya, imej tegak, dan saiz imej lebih kecil dari saiz objek. Awak kena ingat, kalau cekung besar, cembung kecil. Kena ingat. Kalau SATA sama, cekung lebih besar, cembung lebih kecil. Itu dia punya konsepnya. Okey, ini perbezaan antara cermin cekung dan cermin cembung. Awak boleh tengoklah, ini cekung, imej yang dihasilkan adalah lebih kecil. Yang ini cermin cekung, imej yang dihasilkan adalah lebih besar. Ini perbezaan dia. Ini cembung ke cekung? Yang ini cekung, yang ini cembung. Okey, ini kegunaan cermin dalam kehidupan kita seharian. Yang pertama, kegunaan cermin SATA.
Membantu penari membentukkan pergerakannya. Okey, penari biasanya dia akan melakukan tarian daripada cermin. Jika ada nampak yang salah, dia boleh betulkanlah dia punya pergerakan. Yang kedua, menjadikan ruang bilik lebih luas. Kalau rumah awak ada cermin besar ni, rumah awak akan kelihatan lebih luas. Yang inilah membantu penari. Ini kelihatan lebih luas. Yang kedua, kegunaan cermin cekung membesarkan imej bagi memudahkan seseorang untuk bersolek. Yang ini biasanya digunakan oleh wanita lah. Dia nak tengok jerawat dia ke, nak letak eyeliner ke, nak letak blusher ke, dia akan guna cermin cekung. Yang kedua, digunakan oleh doktor gigi untuk melihat gigi pesakit supaya imej yang dihasilkan lebih besar dan lebih dekat. Yang ini digunakan oleh pesakit lah. Pesakit dia akan gunakan cermin cekung. Dia nak tengok gigi pesakit dia. Ini memudahkan seorang bersolek. Cermin cekung. Yang ini gigi. Yang seterusnya, kegunaan yang ketiga. Cermin cembung membantu individu memantau keselamatan diri di selekoh berbahaya. Kalau awak pernah tengok ni. Yang ini sebenarnya dia ada selekoh. Jadi orang boleh nampak lah apa yang ada di hadapan, dia akan lebih berhati-hatilah. Yang kedua, digunakan dalam pasaraya untuk melihat setiap sudut dapat untuk mengelakkan kecurian. Ini kalau awak pergi 7E ada benda ni ataupun pasaraya pun ada. Sebab dia nak tengok kalau ada orang curi ke barang ke, dia boleh nampak lah. Ini kegunaan cermin cekung. Kalau awak tengok imej yang dia hasilkan adalah lebih kecil. Inilah. Ni kalau kita ada tengok dekat selekoh ni, kita boleh nampak kereta. Kalau kita lalu kat sini, kita boleh tengok lah supaya untuk mengelakkan kemalangan. Yang ni pun samalah untuk elak kecurian. Okey. Alat optik yang menggunakan konsep pantulan cahaya nanti cikgu ajar kemudian lah. Itu sahajalah untuk hari ini. Sekian, terima kasih.